Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farisha binti Kamarat Zaman. Nombor kad pengenalan 0. Saya merupakan bekas pelajar Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dalam jurusan Perakaunan dan mendapat keputusan CGPA 4.0. Saya berminat untuk menyambung pengajian saya di Universiti Malaya dalam bidang perakaunan kerana saya bercita-cita untuk menjadi seorang accountant. Saya berpendapat bahawa bidang ini dapat memberi saya peluang dalam mengembangkan karier saya ke satu peringkat yang lebih tinggi lagi. Universiti Malaya menawarkan program ijazah sarjana muda dalam bidang perakaunan secara sepenuh masa dalam tempoh 3 tahun. Kursus ini akan memberi penekanan bukan sahaja kepada pengalaman latihan industri, malah sebagai penyediaan graduan perakaunan ke arah menjadi ahli badan perakaunan profesional seperti MICPA, ACCA, CIMA dan menjadi ahli penuh Institut Accountant Malaysia MIA. Seterusnya, pada tahun 2019, saya telah dipilih untuk mewakili sekolah sebagai pengerusi dalam pertandingan Forum Remaja peringkat daerah. Saya dipilih kerana saya mempunyai kemahiran dalam berkomunikasi dan pemudah cara serta kemahiran dalam bekerja secara berkumpulan. Sebagai putih, pada tahun 2019, saya telah diberi kepercayaan untuk menjadi setiausaha pengawas pembimbing rakan sebaya. Ini menunjukkan saya mempunyai kualiti diri dalam mengurus suatu organisasi dengan penuh tanggungjawab dan amanah. Selain itu, saya juga telah dianugerahkan sebagai pelajar Smart A pada tahun terakhir di peringkat menengah kerana kebolehan saya dalam pelbagai mata pelajaran terutamanya bahasa Inggeris dan matematik. Selepas menamatkan pengajian di IPT, saya merancang untuk mencari banyak pengalaman dengan menceburi bidang perakaunan sebelum menjadi seorang accountant profesional supaya saya dapat menjadi seorang yang berkaliber dalam menangani cabaran dan tugasan yang akan dihadapi. Isu semasa yang ingin saya bincangkan pada hari ini ialah ketagihan internet dalam kalangan remaja. Teknologi maklumat berkembang dengan semakin pesat dan pantas menjadikan dunia berhubung tanpa sempadan dan batasan. Ledakan informasi teknologi maklumat atau secara ringkasnya ICT membawa perubahan yang besar dalam hidup kita yang semakin membangun. Internet adalah saluran maklumat dan komunikasi yang digunakan secara meluas. Dahulu, penggunaan internet adalah bergantung kepada sebuah komputer. Kini, internet juga mampu diakses dengan menggunakan telefon bimbit. Hello? Baik, saya akan ke sana sekarang. Terdapat pihak yang menyalahgunakan kelebihan yang diberikan ini dan menjadi semakin ketagih terhadap internet. Ketagihan internet adalah situasi penyakit di mana berlakunya kehendak untuk melayari internet meskipun mendatangkan kesan yang buruk terhadap negara. Kesan ketagihan internet dalam kalangan remaja ialah tak kala remaja asyik melayari laman web yang kurang berfaedah dan bermain permainan video, mereka membazirkan masa yang berharga dan turut mengabaikan pelajaran. Keburukan lain termasuklah kesahihan maklumat yang boleh diragui. Bukan semua maklumat yang diperoleh daripada internet adalah benar. Maklumat itu mungkin ditokok tambah dan sengaja menimbulkan kekeliruan dalam kalangan pengguna internet. Bahkan terdapat kabar angin yang disebarkan melalui internet yang dapat menjejaskan imej orang lain. Lebih parah lagi, maklumat tersebut mungkin dapat menghancurkan keharmonian sesebuah negara. Kini, remaja di usia 18 tahun sudah dibenarkan untuk mengundi. Hal ini menyebabkan remaja terpengaruh dengan agenda dan propaganda yang tular di media sosial. Membuat pemilihan berdasarkan propaganda tersebut akan memberi kesan terhadap pemerintahan kerajaan. Perkara ini mungkin nampak kecil tetapi akan memberikan impak yang besar terhadap negara. Seterusnya, pelbagai langkah perlu diambil untuk mengawal ketagihan internet dalam kalangan remaja. Antaranya, ibu bapa perlulah memantau anak-anak semasa menggunakan internet. Pemantauan ibu bapa sebenarnya mampu mengelakkan anak-anak daripada mengakses laman-laman sesawang yang berunsurkan pornografi, mencetuskan provokasi maupun melakukan jenayah cyber. Tindakan kecil ini sebenarnya mampu mengurangkan jumlah pembodam dan mencetus provokasi yang semakin hari semakin berleluasa.
Selain itu, kerajaan juga perlu memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan teknologi pada setiap institut pendidikan hari ini. Hampir setiap golongan masyarakat mempunyai gadget atau telefon pintar sebagai kegunaan harian, tetapi etika dan cara penggunaannya tidak dididik dengan betul. Justru institut pendidikan seperti sekolah adalah tempat permulaan bagi membentuk generasi yang berilmu dan yang dapat menjadi pengubah masyarakat. Sekolah boleh diumpamakan sebagai gedung ilmu bagi insan-insan yang dahagakan akan ilmu pengetahuan. Guru-guru di sekolah memainkan peranan penting dalam menasihati anak murid agar menjadi insan yang bermoral dan fasih terpuji dengan menjauhkan diri daripada perkara yang bersangkut paut dengan penyalahgunaan media sosial. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan murid-murid agar tidak menjadi kudis penenah yang akan merosakkan masyarakat. Saya berharap dengan kekuatan dan kebolehan